kepimpinan semua peringkat, hadirin hadirat yang berkasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang insya-Allah penuh barakah, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumaat ini, kita doakan supaya majlis yang kita adakan sejak awal tadi, sehinggalah ke saat ini diberkati Allah. Kerana tujuan yang kita adakan ini adalah daripada tulus, niat yang baik untuk kita sampaikan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bahawa kita ingin mempertahankan enactment, mempertahankan tuntutan, mempertahankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala taklifkan kepada kita untuk kita pertahan dan kita amalkan. Ia adalah suatu perkara besar yang bukan main-main. Dan dalam masa yang sama, kita berada di dalam situasi saudara kita di bumi Palestin diserang. Telah diperangi oleh Yahudi laknatullah, Zionis. Mereka telah sampai hari ini sebulan berperang. Dan alhamdulillah, walaupun simpati kita dan keadaan teruk yang berlaku kepada saudara kita di sana, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberi nusrah dan bantuan-bantuan di sisinya yang tidak terjangka oleh kita semua. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, malam ini adalah malam bukan yang pertama, tetapi secara rasminya jelajah roadshow untuk kita menerangkan tentang hal ehwal pertahanan syariat, dan kita menyatakan kewajipan kita terhadap saudara kita di bumi Palestin. Kita adakan pada malam ini secara rasminya di Tanah Merah ini. Kenapa Tanah Merah? Tak tahulah, ada kelebihan dia yang tertentu. Menjadi sebagai satu lokasi yang pertama untuk kita menggerakkan seluruh kepimpinan baik di semua peringkat, tak kiralah di mana jua, walaupun berbeza parti sekalipun, dan rakyat pelbagai lapisan, pelbagai kaum, untuk mereka menjadi orang yang menyokong penuh terhadap saudara kita di bumi Palestin, memberi solidariti kepada mereka, dan juga terhadap cabaran yang telah dilakukan oleh katanya anak Kelantan juga, tetapi terhadap enactment kanun jenayah syariah kita baru-baru ini. Malam ini juga kita di Tanah Merah ini, kita nak menyatakan bahawa setelah daripada 33 tahun, sekarang ini masuk 33 tahun, pentadbiran membangun bersama Islam, dan baru-baru ini 21 Oktober, kita telah menyambut ulang tahun 33 tahun pentadbiran membangun bersama Islam di Kuala Lumpur pada masa itu. Dan insya-Allah beberapa program-program susulan akan diadakan. Kita tengoklah program-program susulan ini sama ada dalam Disember ataupun awal Januari 2024 nanti, kerana meraihkan kepada saudara-saudara kita untuk berkhidmat, memberi khidmat khusus kepada suasana bulan akhir November ataupun Disember, suasana yang kita tahu adalah situasi banjir berlaku. Walaupun kita doakan supaya tahun ini tidak berlaku banjir yang besar, kita pakat doa berlakulah supaya tak berlaku, tapi cuaca kita tidak menentu. Cuaca tidak menentu, kita tak tahu. Jadi kita pakat semaya saja, kita berdoa supaya Allah tidak menurunkan malapetaka dan musibah yang kita tidak boleh hadapinya. Dan rakyat kita pun kita tidak mahu berada di dalam keresahan dan apa-apa fenomena yang tidak diingini, insya-Allah. Tapi dalam 2 bulan ini kita tidak tumpu kepada program-program yang utama. Program-program yang utama insya-Allah akan disambungkan pada Januari 2024. Tetapi dalam pada itu adalah beberapa program-program roadshow untuk kita turun menjelaskan kepada sekalian rakyat
sebab kita baru saja dipimpin oleh sebuah kepimpinan yang baru. Kalau dahulu menteri besarnya di bawah Datuk Bentara Kanan, Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, yang sekarang ini dipimpin oleh Datuk Panglima Perang, Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Tuan Guru Haji Daud, dan bersama dengan kepimpinan baru Esko Kerajaan Negerinya. Jadi kita boleh jadi ramailah tertanya-tanya, apa pembawakan menteri besar baru ni? Apa pembawakan misi, visi dia? Apa dia? Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, misi visi ni sama aja. Kita di Kelantan ini, kita dasar negeri kita ini ialah membangun bersama Islam. Sejak daripada dulu. Kepimpinan sekarang ini masih mengekalkan dasar yang sama. Membangun bersama Islam. Tambah pembaikan sikit, merakyat membangun bersama Islam. Semasa zaman Datuk Bentara Kanan. Sekarang ini pun kekal. Kerana plan merakyat membangun bersama Islam ini sehingga 2025. Menteri besar kita ni kekalkan. Cuma dia mahu supaya sekalian rakyat dapat membuat penghayatan, menghayati dasar ini. Sebab itulah dalam ucapan-ucapan amanatnya kepada penjawat awam, ucapan amanatnya kepada seluruh rakyat, dan ucapan yang diadakan kepada seluruh ahli-ahli, mereka-mereka yang berjuang, yang menjadi mereka yang mentukar seradan kepada kerajaan negeri ini, menyatakan dengan tegas bahawa kerajaan ini adalah kerajaan dasarnya sama yang kita tidak ubah, dasar membangun bersama Islam. Cuma kita dengan gabungan yang ada ini antara kepimpinan ulama dan kepimpinan teknokrat, kita ingin bangunkan Kelantan dengan lebih baik. Supaya Kelantan yang pertama dari sudut riasah, dari sudut kepimpinannya, kepimpinan yang dapat menerapkan nilai-nilai Islam dan dapat melaksanakan nilai-nilai tuntutan Islam ini di dalam semua lapisan masyarakat dan di mana-mana tempat. Kita kekalkan ini dari sudut riasah, dari sudut kepimpinan. Siapa pun sekali kepimpinan itu, ulama ke dia, profesional ke dia, teknokrat ke siapa ke, maka dia hendaklah menjalankan tugas-tugas dasar membangun bersama Islam di semua segmen. Tak kira dalam pembangunan, tak kira dalam pentadbiran, dalam ekonomi, dalam hal ehwal sosial, semuanya kita bangunkan dengan Islam. Terima kasih kepada rakyat Kelantan yang baru-baru ini, khususnya juga anak-anak muda yang telah memberi sokongan yang padu dan membuat pemilihan kepada Parti Islam Se-Malaysia untuk terus memimpin kerajaan negeri Kelantan ini. Terima kasih. Kelantan hari ini dan sebelum daripada ini menerapkan dasar-dasar Islam ini. Dan apabila kita terapkan dasar Islam, maka kita tak berani kita nak buat kok dan nak memerintah, nak kecek pelawak dak. Kita akan menjalankan tanggungjawab amanah ini dengan baik. Kalau orang lain dia berjanji dalam manifesto, boleh jadi 2 ataupun 3 saja dia buat dalam program 90, 100 lebih. Kita di Kelantan ni tak pernah menipu. PRU yang 14 hari itu, kita ada 14 tawaran, 96 program sehingga Mei 2023. Sebelum daripada pilihan raya DUN baru ni, manifesto kita sudah mencapai sebanyak 97.07%. Maknanya buat belaka lah. 97.07 ni 100% lah. Maknanya semua apa yang telah kita janjikan kepada rakyat, kita buat belaka. Dalam aspek mendaulatkan agama, tawaran kita 98%. Siap semua dah buat. Aspek pendidikan, gitu juga 98%. Maknanya
Apa-apa sahaja tawaran yang kita bagi, kita tidak akan mungkiri janji. Kita akan tunaikan sebaiknya kepada rakyat dalam tempoh 5 tahun. Baru-baru ini kita menawarkan 18 tawaran untuk tempoh 5 tahun. Ini tak sampai 5 tahun, dan ini 4 tahun dah. 4 tahun lagi pilihan raya. 97 program. InsyaAllah kerajaan ini tidak akan menipu. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tengok sejak daripada 1990 kita mentadbir apa yang mula-mula kita buat. Dalam segmen ekonomi kita mengislamkan. Dalam hal ehwal sosial, tengok macam mana judi. Kita islamkan semua. Dalam ekonomi, dalam sosial, dalam pentadbiran. Dalam hal ehwal jenayah syariah. Tahun 1991 lagi hantar surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa itu untuk melaksanakan beberapa tuntutan syariah dalam negeri, dan 1993 secara rasmi dibawa ke Dewan Undangan Negeri Yang Mulia. Keluar enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993. Maknanya apabila PAS mentadbir sesebuah kerajaan, dan kerajaan Kelantan yang kita tadbir pada pusingan kedua 1990 hingga sekarang 33 tahun. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini tidak ada apa yang kita tipu kepada rakyat. Kita buat dengan sekadar mampu, tetapi kita berusaha untuk selesaikan semua apa yang kita janjikan, apa yang kita letakkan sebagai visi dan misi kita. Ini rakyat tengok di depan mata. Dan kita pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat yang setiap kali datang pilihan raya, mereka memilih parti PAS ini untuk menjadi pentadbir kepada kerajaan membangun bersama Islam ini. Alhamdulillah. InsyaAllah, kepimpinan yang sama inilah juga yang dibawa oleh Menteri Besar yang baru, Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Perang, Ustaz Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Tuan Guru Haji Daud ini, dengan barisan saf kepimpinan eskonya, akan membawa suatu tujuan dan mencapai visi misi yang sama, iaitulah dari sudut kepimpinan riasah tadi berganding bahu akan menobatkan dan akan melaksanakan sepenuhnya tuntutan Islam dalam diri ini. Dari sudut riayah, kita nak pastikan bahawa rakyat hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan harmoni. Walaupun rakyat yang ada dalam negeri kita ini pelbagai kaum. Ada Cina, ada Siam, ada India, ada asli. Tetapi kita boleh hidup dengan harmoni. Dan ternyata di Kelantan ini sendiri, kita telah wujudkan satu model yang baik, kehidupan yang harmoni. Sehingga kan kerajaan negeri telah mewujudkan satu pusat integrasi antara kaum yang mengumpulkan, yang mana pusat integrasi ini menjadi satu pusat untuk mengendalikan, melihat, membantu untuk menjayakan apa-apa agenda kepada saudara kita non-Muslim dalam apa jua kaum mereka, dalam apa jua agenda-agenda mereka, kerana mereka juga adalah merupakan saudara-saudara kita yang telah lama kita wujudkan suasana ini dalam negeri kita. Dan ini menjadi contoh kepada tempat-tempat negeri-negeri yang lain. Dan kita membuat satu agenda, menjalankan agenda yang sama dalam kepimpinan pada hari ini. Sebab itu, dalam satu tawaran kita, kita menyebut bahawa kita akan mewujudkan suasana yang harmoni di antara pelbagai kaum yang ada dalam negeri kita ini. Yang ini dijadikan juga teras di dalam kerajaan negeri membangun bersama Islam. Di pejabat menteri besar itu ada seorang bukan Islam yang menjadi pegawai khas. Ini besar. Menteri besar boleh melantik seorang non-Muslim sebagai pegawai khas yang menjaga hal ehwal kaum. Di samping kita ni di Kelantan ada setiap penghulu kita ni, ada penghulu tanpa mukim kita ni ada non-Muslim. Dan kita wujudkan di mana-mana ada urustia-urustia yang penting, termasuklah urustia penerangan dan komunikasi kerajaan negeri, ada
non-Muslim. Mana ini membuktikan bahawa kalau kita mentadbir sebuah kerajaan, termasuklah Putrajaya dengan lebih besar lagi, kita akan mewujudkan satu model keharmonian yang baik dan lebih baik di sebuah kerajaan persekutuan itu. InsyaAllah. Jadi model yang kita buat ini, kita akan teruskan. Dari sudut wiqayah, kita akan memastikan membuat penjagaan yang begitu teliti, yang tinggi di Kelantan, supaya tidak adanya kepimpinan-kepimpinan yang tersalah, yang salah akhlaknya, yang kepimpinan-kepimpinan yang tidak betul. Dan kita tidak mau ada kepimpinan-kepimpinan yang lari daripada dasar yang nak dikendaki oleh Islam ini. Dasar yang dituntut oleh Islam, tidak rasuah, supaya berintegriti. Kita tidak mau ada kepimpinan yang langgar integriti ini. Alhamdulillah, sepanjang tempoh ini, kepimpinan Kelantan, pemimpin tertinggi, walaupun di peringkat parti, baik di peringkat kerajaan, tidak ada mana-mana kepimpinan sehingga 33 tahun ini yang disabitkan dengan masalah-masalah kes-kes integriti, kes-kes rasuah dan kes-kes jenayah. Ini membuktikan bahawa riayah yang begitu tinggi, wiqayah yang begitu tinggi, penjagaan yang begitu rapi yang dibuat oleh kerajaan membangun bersama Islam, baik di peringkat kepimpinan, baik di peringkat rakyat. Jadi kita nak membangun bersama Islam ini dihayati oleh rakyat terbanyak. Semua sekalian rakyat juga menghayati kepimpinan dasar membangun bersama Islam, supaya dasar ini tidak hanya ada berlega-lega dalam kerajaan sahaja, dan juga untuk kepimpinan sahaja, tetapi untuk seluruhnya. Ya Ahmad Muhammad juga memfokuskan supaya adanya satu pendekatan gagasan hamasah yang diteruskan di negeri Kelantan ini, iaitu gagasan untuk mewujudkan ketumbukan generasi milenial dan anak-anak muda sentiasa ada sebagai pelapis kerajaan negeri. Anak-anak muda, generasi milenial, yang ini menjadi keutamaan supaya mereka diberi pendidikan yang baik, yang betul, supaya mereka tidak lari daripada ray kebenaran tadi. Ray membangun bersama Islam. Kita tidak mahu ada yang terlibat dengan macam-macam kes, macam-macam perkara yang tidak diingini. Anak-anak muda ini akan dilatih. Bahkan kita dah ada banyak kerajaan negeri ini, pelapis-pelapis hasil daripada aset yang telah diterbiah di dalam institusi yang ada dalam kerajaan negeri. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ada di Yayasan Islam Kelantan saja 93 buah sekolah. Ada sekolah Arab, sekolah tahfiz wanita saja, sekolah Arab sains, tahfiz sains. Kita ada macam-macam, 93 buah sekolah. Sejak tahun 1991, siapa-siapa kelelen ni, lebih 150,000 dah alumni daripada sekolah Yayasan Islam Kelantan ni. Lebih dah 150,000. Dan kebanyakan mereka telah menjadi kepimpinan di semua tempat. Ada di Putrajaya. Kalau kita pergi Putrajaya, kita pergi tengok, orang Kelantan. Tidak orang Kelantan pun dia Selangor, dia jauh. Dia kata saya Kelantan juga, kecek Kelantan. Sebab ngaji mahak. Ngaji sekolah dulu. Sekolah Yayasan Islam Kelantan. Saya kecek Kelantan, tapi orang Selangor. Saya ngaji Darul Anwar. Kita bangga, ada di mana-mana. Yang ni pegang pegawai tinggi, ini pegang jusa dah. Hasil daripada latihan tarbiyah yang dibuat oleh Yayasan Islam Kelantan. Dan pada hari ini kita tengok generasi-generasi itu sudah menjadi kepimpinan-kepimpinan di peringkat tertinggi, baik Putrajaya, baik negeri-negeri, termasuklah di negeri Kelantan Darul Naim ini sendiri. Ramai. Ini keluaran daripada Yayasan Islam Kelantan. Saya pun alhamdulillah bersyukur. Terima kasih kepada kerajaan negeri kerana saya juga salah seorang daripada anak murid Yayasan Islam Kelantan. Belajar di sekolah Ma'had Muhammadiyah Laki dulu. Jadi dapat kita beri sumbangan kepada kerajaan kita. Dan terima kasih kerana telah mendidik kita dengan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu ini telah dapat kita beri balik berkhidmat untuk kerajaan negeri dan juga masyarakat. Tahfiz, pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz saja sekarang ini, keluaran daripada sekolah tahfiz kita sudah hampir 5,000. Ni keluaran tahfiz. 4,500 lebih lah.
keluaran daripada tahfiz. Yang jadi tahfiz ni, kita jumpa di airport, rasa sepuluh kenal. Jadi apa? Jadi pilot. Dia bawa kapal terbang. Tapi dia adalah ada hafaz, ada Quran dalam dada dia. Hafiz Quran. Tapi jadi pilot. Ini jadi kontraktor. Ini jadi macam-macam. Tapi ada Quran dalam dada dia. Dia kata belajar mana? Belajar Kelantan. Jadi kita kena bangga kita ada kilang yang begitu hebat ini. Dan kita dari sudut pendidikan ini kita tak berkelahi. Saya tengok di mana-mana pun ni ada pelbagai parti. Ada parti UMNO, parti PKA, parti Amanah Negara. Di AP saya tak tahulah, tak jumpa lagi. Atas anak ke sekolah-sekolah ini. Sekolah tahfiz. Sebab mereka meyakini bahawa ini anak aku jangan jadi macam akulah. Biar mereka ini belajar ilmu yang betul, mereka keluar nanti menjadi seorang yang berguna. Semua. Dan kita di negeri Kelantan Darul Naim ini, kita kena bangga bahawa kita sentiasa menyeru rakyat kita agar bersama-sama, bersatu padu. Sebab itu gagasan Hamalah, iaitulah kita ingin sekalian rakyat mendokong aspirasi kerajaan, kepimpinan kerajaan melalui penerangan-penerangan jelajah macam ini, roadshow macam ini. Kita nak semua rakyat faham bahawa kita nak suatu penyatuan yang besar di negeri Kelantan Darul Naim ini. Kita nak itu. Walaupun kadang-kadang kita pelbagai parti ada, pelbagai khilaf pandangan yang ada. Tapi dalam isu-isu agama ini, isu Islam, pertahankan Islam ini, jangan kita berselisih. Kita naklah bersama. 18 hari bulan tadi, lawyer kita, YB lawyer kita dah sebut tadi. Dan semua kepimpinan kita dah seru tadi. 18 hari bulan ini, save the date. Tanda tarikh molek-molek. Jangan buat kerja lain, jangan pergi lain. Pergi ke stadium Sultan Muhammad keempat. InsyaAllah daripada asal lagi ada perarakan dan ada program-program di luar, di dataran itu. Kemudian bermula pukul 6, ada program-program dah yang telah dimulakan di stadium, dalam stadium Sultan Muhammad. Dan secara rasminya akan bermula maghrib dan seterusnya. Malam itu, kita nak sekalian rakyat, tak kira parti politik apa pun, hadir bersama-sama, hadir bersama keluarga, bawalah siapa pun. Dan kita turut menjemput kepimpinan di Terengganu, di Kedah, di Perlis, mana-mana negeri dekat yang nak hadir, memberi sokongan yang padu, pertahanan kepada enakmen syariah ini. Mari, pakat mari belaka. Kenapa? Telah dijelaskan oleh YB tadi. Telah dijelaskan. Kenapa penting kita hadir? Kerana tadi. Sekarang ini telah berkuat kuasa. Undang-undang Islam itu telah berkuat kuasa sekarang ini. Tiba-tiba dicabar. Sedang berkuat kuasa. Telah diwartakan enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 2019 ni, 2021 1 November telah pun dilaksanakan. Dulu hal ehwal yang berkaitan dengan contohnya orang sihir orang, tak boleh nak ambil tindakan, tak ada. Tetapi enactment Kanun Jenayah Syariah 1 2019 itu kita boleh ambil tindakan kepada mereka khususnya dalam hal ehwal yang berkait dengan sihir. Sudah ada lebih kurang 14 kes yang telah diambil oleh Mahkamah Syariah. Banyak lagi kes-kes yang lain yang bagus semua sekalinya dapat menyekat masalah-masalah mungkar sosial yang berlaku dalam negeri kita. Tiba-tiba hal ini dicabar. Kalau kita tak pergi beri sokongan, tak ada apa dah lah. Kita tahulah. Kita ni tak tahu nak kata orang ke moga, tak tahulah. Tapi kepentingan tadi. Saya tak nak ulang lagi. Tapi kepentingan macam tadi memang cukup-cukup penting. Di samping kita membuat himpunan untuk solidariti kita, sokongan kita kepada saudara kita di bumi Palestin yang pada hari ini masih lagi diperangi. Kita nak kutip sumbangan malam itu. Kita nak sasarkan sehingga 1 juta. Malam ni Tanah Merah boleh jadi kutip sana. Gi pula, bawa pula.
Hak malam ni akan diserah juga di situ. Kita nak masing-masing NGO ke, siapa ke, orang individu ke, persendirian ke, usahawan ke, siapa ke, dia serah sumbangan ini insya-Allah di Stadium Sultan Muhammad keempat pada 18 hari bulan nanti. Dan kita akan sampaikan kepada pihak yang absah yang insya-Allah sampai terus di bumi Palestin dan sampai terus kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini ramai yang cedera. Lebih 30,000 sudah cedera. Bahkan 10,000, bahkan lebih telah pun syahid. Ramai di kalangannya adalah anak-anak yang kita tak sampai hati tengok. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu mereka. Akan memberi pertolongan kepada mereka. Tadi sempat kita adakan satu persidangan online lah dengan pemegang, beberapa anggota pemegang amanah Aqsa. Lalu dia menyebut bahawa memang campur tangan US dan alat-alat senjata yang canggih disalurkan kepada Zionis. Tak berputusan. Tak berputusan. Mereka minta tentera US ini masuk dan mengosongkan bersama dengan Zionis ini Palestin, Gaza dan semua sekali, termasuklah di bahagian Masjidil Aqsa. Ranapkan, hancurkan mereka, hancurkan rumah-rumah mereka, masjid-masjid, binaan-binaan yang tersegam indah, hancurkan semua. Sekarang ini kita tengok memang semua hancur. Hancur belaka dah kalau kita tengok, payah nak bilang dah. Berapa rumah, berapa masjid, berapa bahkan gereja-gereja. Baru ni kita berjumpa dengan padri Kristian. Baru-baru ni. Dia sendiri telah nyatakan ada 100,000 lebih Kristian di bumi Palestin. Kita beri solidariti lah. Juga yang sama. Mereka juga telah dihancurkan. Gereja-gereja mereka. Rumah-rumah mereka. Ramai yang telah mati. Termasuklah padri-padri mereka. Bom ini tidak mengenal siapa. Tak kira siapa. Kita dalam peperangan ini, kita tidak boleh untuk membunuh budak-budak orang tua. Bahkan pendeta-pendeta, padri, tak boleh kita bunuh. Tapi Zionis dengan sekutu-sekutunya, dia tak kenal orang, dia bunuh semua sekali. Ini, laknatullah ini, Allah telah ajar satu persatu. Kali ini kita dinyatakan oleh rakan-rakan kita di bumi Gaza sendiri, yang masih kita pun heran juga. Katanya internet terputus. Tetapi dia kata memang terputus. Tapi kadang-kadang boleh guna. Ada juga. Sehingga kan mereka menyatakan bahawa serangan-serangan, senjata-senjata yang dihantar oleh US dan lain-lain memang betul. Tentera US masuk pun betul. Tetapi mereka tidak berjaya untuk masuk. Apabila mereka nak masuk je, tengok-tengok mereka juga ditembak. Senjata-senjata mereka, termasuklah kereta perisai mereka, juga hancur, dibom. Macam mana? Wallahu a'lam. Tak tahu. Dan memang ada daripada Brigade Al-Qassam, rakan-rakan daripada Hamas kita. Hamas ini adalah pejuang sebenar. Kita bangga apabila ada rakan-rakan negara Turki dan lain-lain negara yang telah mengisytiharkan Hamas adalah pejuang sebenar negara mereka, bukan ekstrim dan bukan pengganas. Kita di Malaysia ni tak ada isytihar lagi asal ni. Kena isytihar. Hamas adalah merupakan mujahidin, mereka merupakan penjuang untuk pembebasan negara Palestin ini. Mereka bukan pengganas, mereka tidak melakukan kesilapan. Kita hendaklah membantu jihad mereka. Kita kena keluarkan kenyataan ini. Jadi mereka kata kadang-kadang kami tembok tu dengan bedil ya. Bukan kata peluru berpandu. Tapi kereta kebal boleh meletup. Dia kata betul. Apatah lagi kalau kita dengan motor, dengan peluru yang berpandu dan lain-lain. Memang satu bangunan ataupun tempat tentera mereka boleh meletup. Banyak tempat-tempat tentera mereka boleh meletup. Dan yang peliknya, ada beberapa senjata kita tembak fokus kepada orang. Fokus kepada orang. Tengok-tengok 2 orang yang kena. Ini betul. Betul berlaku. Sebab itu, kalau kita tengok
video-video yang betul yang dihantar oleh Brigade Al-Qassam. Ada video itu tersebar dan keluarkan. Setiap kali mereka nak menembak, mereka baca wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Mereka sentiasa membaca dan lepas tu Allahu akbar walillahil hamd. Mereka telah diajar begitu. Nak menembak, mereka nak berperang, mereka ingat Allah, ada Allah. Bukan tembakkan mereka, tapi Allah yang menembak. Allah yang akan mengenakan musuh itu. Ini keyakinan, kekuatan akidah dan kehebatan tentera-tentera kita di sana. Yang inilah yang telah Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang sahih. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq li'aduwwihim qahirin illa ma asabahum min la'wa. Ada satu kumpulan yang akan ada setiap kali, setiap masa ada sehingga hari kiamat. Nabi dah kata, alal haqqi zahirin, alal haqqi zahirin, mereka akan mempertahankan kebenaran. Orang-orang ni tak kecek pelawak. Dia tak melopak, dia tak sokong kebatilan. Dia ni akan mempertahankan prinsip orang ini. Walaupun mereka mati, tak apa, mati itu syahid kerana mempertahankan prinsip dan kebenaran. Li'aduwwihim qahirin, kepada musuh mereka ini seorang yang hero, hebat, tunjukkan kekuatan, keezahan. Mereka tidak tengok musuh, mereka tak tunduk. Tengok musuh, mereka tak khilaf. Kalau musuh kata ada, kita nak kalimah Allah ni, boleh buat-buat kita. Khilaf kita. Tak sih. Musuh-musuh yang nak mempermainkan Islam ni, kita jangan bagi muka. Kita kena tunjukkan kehebatan Islam ini adalah ya'lu, yang tinggi, wala yu'la alai. Tak ada dah benda yang tinggi selain daripada itu. Jangan rasa kita umat Islam ni kerdil, kecil. Tengok saudara kita Palestin. Allah nak tunjuk seluruh dunia sebenarnya. Nak tengok orang putih, Mak Saleh. Kalau kita tengok sekarang ini, kita ada tanya juga kawan-kawan kita di Eropah, di London ni apa sana, kata betul ke ni? Apa YouTube ni Mak Saleh pakat menangi, beli Quran, baca Quran. Dia kata betul. Betul. Dia pergi, dia tunjuk kata, Nuh, bawah jiran aku Nuh. Pakai spanduk, pakai gatung gitu ya, orang tapi duk tengok berita Palestin. Minta pada aku, mana Quran? Bahasa, terjemah bahasa orang putih, aku nak baca. Masyarakat Barat, kerana terpegun dengan saudara-saudara kita di Palestin yang macam mana? Mereka ni manusia ke gapo hebat gitu mo lelah ni. Duk mempertahankan tanah air mereka, dan mereka ini tidak takut pun dengan sebarang, walaupun bom tu bung atas rumah, dia duduk tepi tu, dia pergi selamat, bukan lari, pergi selamat orang. Dia kata, gerangan siapa orang-orang ni? Sedangkan Nabi, dia tak tahu, dia tak baca hadis. Nabi kata dah, li'aduwwihim qahirin illa ma asabahum min la'wa. Kecuali mereka diuji dengan kemiskinan. Mereka diuji dengan kesusahan. Ya betul. Kadang-kadang mereka ni tak ada makanan. Ada rumah hancur, rumah apa? Nak makan apa dia? Kadang-kadang satu roti ish itu mereka berkongsi 5 hingga 10 orang. Itu Allah uji mereka dalam tempoh yang agak panjang. Tapi la yadurruhum man khazalahum. Tidak akan dapat memudaratkan, mengalahkan mereka. Siapa yang nak mengalahkan mereka? Tak boleh kalah orang ni. Sahabat tanya bila Nabi kata gitu, wa ainahum qalu ainahum ya Rasulullah. Siapa mereka ni? Duk mana puak-puak ni? Sahabat Nabi dia tak tahu lagi. Nabi kata bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ini berada di Baitul Maqdis. Dia tinggal di Baitul Maqdis. Bumi Palestin lah ni. Dan sekitar Baitul Maqdis itu, Bait Hanun ke, Gaza ke, mana-mana dalam Baitul Maqdis, Palestin, mereka inilah. Ni Allah nak tunjuk. Dan kita sendiri pun boleh tengok hari ini. Sebagai seorang yang hebat. Dan keajaiban-keajaiban yang banyak telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh-musuh di kalangan Zionis, Yahudi laknatullah, dan sekutu-sekutu mereka pun mereka perik. Walaupun peperangan tu lama, tapi sebenarnya
kehancuran mereka pun banyak. Banyak kehancuran puak-puak Israel di Israel ni. Dan sekarang ini kalau kita baca dalam akhbar-akhbar yang mana yang daripada Israel diterjemah ke dalam Arab, diterjemah dalam Inggeris. Memang mereka menyatakan bahawa rakyat Israel yang ada di Tel Aviv hari ini, mereka mula menghina dan mereka mula kutuk, hantar memorandum segera supaya menghentikan perang, dan mereka mula memanggil Netanyahu ni Natan. Natan dah nama dia tu Netanyahu. Dipanggil Natan. Macam kita lah panggil binatang ni. Natan gila ke macam. Rakyat dia lah ni panggil. Dengan panggilan yang binatang. Bukan lagi pemimpin. Kamu tidak berperi ke manusia. Ada rakyat-rakyat dia yang berada di situ. Sebab itu kepimpinan di Tel Aviv hari ini mereka teruk. Stres. Dan boleh jadi dia mati dengan stres lagu tu lah. Dan mereka akan ar-ru'b, gerung terhadap apa yang berlaku kepada umat Islam, kepada saudara kita yang berada di bumi Palestin pada hari ini. Terlalu gerung. Mari mana senjata, kenapa hebat mereka sangat, walaupun kita tak tahu dia berlatih di mana, tapi begitu hebat. Berlatih di mana? Mereka ada Quran, ada kehebatan yang kita pun tiru kita lah, kita tiru dia ni. Ada tahfiz Quran, ada buat ni, kita tiru. Anak kita di bumi Al-Aqsa, di bumi Palestin. Di mana apabila budak ni baru boleh bangun, bertatih, jalan, baru boleh jalan, dia hantar tahfiz Quran, dia hantar ke masjid, dinamakan masjid itu Tajul Waqar. Untuk tahfiz, untuk baca, untuk betul makhraj, untuk boleh baca Quran. Tajul Waqar ni, Al-Waqar ni sempena nama mahkota yang akan dipakaikan orang yang hafiz, hafal dan juga mendalami serta melaksanakan tuntutan Al-Quran di akhirat nanti. Ni, kalau dia sudah ingat, dia sudah apa? Dimasuk dalam Sardul Quran fi jilsatin wahidah. Diulangkan bacaan Quran itu dalam satu majlis. Start daripada subuh, ada orang habis asar, ada orang habis maghrib. 30 juzuk, habis dalam satu majlis sahaja. Kehebatan orang-orang ini. Orang-orang inilah yang jadi sebagai tentera-tentera yang hebat, mujahidin ini. Ni golongan inilah. Jadi ini yang tidak boleh digambarkan oleh musuh-musuh Islam yang ada pada hari ini. Jadi kita minta supaya jihad kita ialah membantu mereka dengan apa yang kita mampu di sini. Dan baru-baru ini dalam persidangan pemegang amanah Al-Aqsa bagi tahun ini, lama dah tak buat sebab Covid dan sebagainya. Saya juga hadiri di Istanbul baru-baru ini, telah membuat keputusan dan satu fatwa lah bahawa umat Islam yang berada di luar Palestin hari ini fardu ain. Fardu ain. Mereka membantu al-jihad bil mal kepada umat Islam di Palestin. Fardu ain. Maksudnya kalau kita tak buat ni memang kita dosa. Tuhan tulis dosa kepada kita. Bukan fardu kifayah ni, fardu ain dah. Apa dia? Jihad bil mal, iaitu kamu hendaklah berjihad dengan harta yang kamu ada. Ni, kalau kata pitih tak ada. Okey, tak ada 2%. 2% tu pitih tu. Tak ada pitih langsung. Okey, kamu tak ada benda yang bernilai di rumah kamu. Apa dia yang bernilai? Kalau bernilai itu cicing, kalau bernilai itu gelang, kalau bernilai itu apa saja kamu bagi. Jam ke apa? Itu adalah jihad bil mal, jihad dengan harta yang kamu ada. Sudah jadi fardu ain. Dalam majlis itu saja, hari ini kita bukan nak bermuktamar kecek banyak-banyak dah. Kita nak amali. Jadi pertama sekali kita duduk, kita nak kutip sumbangan, nak hantar segera. Lalu, ni hebat ni. Saya pun tak haji tengok dalam sejarah. Kita kutip dalam tempoh 40 minit saja, mencapai kutipan sejumlah 950 ribu USD. 950 ribu USD. Berapa? Kira sendiri dengan duit kita. Capur 120 ribu euro. Dalam tempoh 40 minit saja kutip. Ada mula-mula tu seorang profesor daripada Turki. Bangun. Dia kata, saya, isteri saya dan ada anak-anak saya jihad dengan duit yang saya ada ni bawa sebanyak 160 ribu USD. Orang lain pun turut. Orang ni bagi 300 ribu. Orang ni bagi 20 ribu USD. Orang ni bagi. Siapa angka yang saya sebutkan tadi? Kita tengok tergambar dalam sejarah Nabi perang, tabuk apa semua, tak ada senjata. Siapa ni nak bagi? Sayyidina Abu Bakar bangun.
Saya suruh harta saya bagi. Harta alih lah. Rumah dia apa tak bagilah harta alih. Kalau ada dalam bank tu, bagi belakang. Sayyidina Umar bagi separuh. Sayyidina Osman. Sayyidina lain-lain bagi. Kita teringat. Zaman ini pun ada yang sama mereka yang turut berjihad begitu. Kita nak, kita pun samalah. Turut berjihad dengan harta yang kita ada untuk saudara-saudara kita di bumi Palestin, di mana perang setengah berlaku, jihad kepada kita adalah fardu ain. Tak cukup malam ni bawa sikit 18 hari bulan ni, selain daripada pertahanan syariah, bawa untuk kita pertahan dan beri solidariti serta sumbangan kepada ataupun jihad bil mal kepada saudara kita di bumi Palestin. Boleh ke tidak? Insya-Allah. Ni kita nak. Jadi kesimpulan saya buat pada malam ini, minta maaf ambil masa sikit. Pertama sekali ialah kerajaan membangun bersama Islam yang ada pada hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Perang sebagai Menteri Besar baru dengan kepimpinan SAF yang baru, membawa agenda yang sama, tidak berubah. Memperbaiki dan menambah baik apa-apa yang perlu dibaiki. Itu saja. Dan menghendaki beberapa perkara-perkara supaya lebih baik dalam pentadbiran. Sebab itu kita bentang baru ni Future State Kelantan Sejahtera 2033. Apa Kelantan akan buat dalam tempoh 10 tahun akan datang sehingga 2033. Jadi dalam Future State baru ni telah dibentangkan di Kuala Lumpur dalam sambutan MBI oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar. Itu adalah juga merupakan satu visi pembawakan Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Perang Menteri Besar kita yang baru. Dan kita nak hak ni semuanya disokong oleh sekalian rakyat yang ada di mana-mana. Yang keduanya ialah syariat yang telah kita terapkan di negeri Kelantan ini adalah merupakan suatu perkara yang wajib kita pertahan. Wajib dah. Tak boleh nak kita kata ini sunat serah kepada pimpinan, tak boleh. Wajib. Bila begitu ada cabaran, ada apa-apa orang yang nak melakukan, dia nak pelonggar, bahkan dia nak rombok, nak perancurkan syariat ini, maka wajib kita memberi pertahanan. Pemimpin cara dia, kerajaan cara dia, rakyat cara dia. Takkan tak boleh kita nak hadir 18 hari bulan, kita nak sembahyang hajat, kita nak berdoa ramai-ramai, nak mendengar solidariti, apa yang perlu kita buat. Takkan kita tak boleh nak hadir itu. Takkan tak boleh. Jadi ini solidariti kita kerana kita sayangkan syariat ini. Tanpa kita mengira latar belakang politik. Hadir belakang. Yang ketiga, bumi Palestin diserang. Sampai hari ini tidak berakhir. Maka jihad mempertahankan bumi itu fardu ain. Jihad berperang wajib kepada saudara di Palestin. Saudara di Palestin. Ada cadangan supaya keluarlah, selamatkan diri. Dalam masa sekarang ini, dari sudut politiknya tak boleh keluar. Kalau keluar, Israel Zionis akan masuk, jajah dengan lebih banyak lagi. Dia hancurkan tempat tu, dia nak masuklah. Jadi kalau kamu keluar sedang molek, duduk dalam berjihad itu wajib bagi kamu. Dan kita yang berada di luar, jihad bil mal, jihad dengan harta, wajib kepada kita. Memang kita berdosa kalau kita tak bagi apa-apa. Itu sudah ada fatwa daripada rakan-rakan kita dan ulama-ulama. Tanyalah ulama mana pun tak ada, dia kata tak wajib. Wajib dah dalam waktu sekarang. Dan bukan umat Islam saja, yang bukan Islam pun. Kita pun ada non-Muslim yang hadir pada hari ini. Rakan-rakan saudara yang non-Muslim di sana juga ada nak membantu makan. Semua kita wajib membantu mereka. Tak kira Islam, tak kira bukan Islam. Dan yang akhirnya, yang keempat, marilah sama-sama kita dalam siri jelajah ini, kita mendoakan. Ada semua doa-doa ni jangan tinggal. Sama ada untuk rakan Palestin kita, untuk pertahankan syariah, dan juga untuk kita membentuk kesatuan yang baik dalam negeri, menjadikan negeri kita contoh model kepada negeri-negeri yang lain. Jangan tinggal dalam setiap doa kita. Dan insya-Allah kita fokuskan untuk munajat ini pada 18 hari bulan nanti. Jumpa di dalam stadium Sultan Muhammad nanti. InsyaAllah. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari semua kita sepakat. Syariah dan Palestin
kita sama-sama pertahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi